Soalan pertama, menyatakan peranan rakyat dalam memastikan keunggulan Kesultanan Melaka. Yang pertama, peranan rakyat yang pertama adalah mematuhi segala arahan pemerintah, taat pada perintah pemerintah, tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah, menghadiri majlis umum, menjadi tentera, pengayu atau pendatung kapal perang. Pilih salah satu lah kan daripada satu ni. Apa tu balik tengok dulu sekejap soalannya. Tadi tu dia bagi gambar raja kan. Gambar raja, golongan pemerintah, golongan diperintah, hierarki, KMM. Jadi dia tanya peranan rakyat. Peranan rakyat. Okey, jadi soalan mungkin boleh raja, boleh pemerintah, boleh juga yang diperintah ya, rakyat. Jadi bersedia aja lah kalau rakyat bagi rakyat lah. Okey. Cuba tengok go through balik. Kasih nampak je. Okey, mematuhi arahan. Macam artinya dia bukannya macam ganjil lah jawapannya ni kan macam tersendiri. Dia boleh saja kita fikir. Ya, cuma ada yang spesifiknya lah. Contohnya tidak menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Okey. Dan juga menjadi tentera pengayu atau pendayung kapal perang. Jadi di situ yang kira ada dua jawapan kelainan. Kan? Kalau yang lain tu dia macam biasa juga taat pada pemerintah, mematuhi arahan. Okey. Lah, teruskan. Okay. Seterusnya, peranan pembesar telah berjaya. Aduh ya Allah. Peranan pembesar telah berjaya memastikan keunggulan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Buktikan. Peranan pembesar telah berjaya memastikan keunggulan pentadbiran Kesultanan Melaka kerana pembesar berperanan untuk menjaga keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. Selain itu, pembesar juga merupakan perantara atau orang tengah bagi Sultan kepada rakyat. Bukan itu saja, mereka juga bertanggungjawab untuk mengutip hasil melalui sistem kerah. Okey. Jadi di situ ada berapa markah tadi itu? 4 markah. Okey, jadi menjaga keamanan 1 markah, ya, kebajikan rakyat 2 markah, perantara 3 markah dan juga mengutip hasil. Mengutip hasil melalui sistem kerah tu lagi markah, ya. Jadi maksudnya kamu tahulah mana kata kunci, okey? Yang lain kalau ada mau bertanya ke apa, mau bagi pendapat, boleh saja. Okey, teruskan. Pertanyaan seterusnya, sejauh manakah kepatuhan rakyat terhadap pemimpin dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini? Pada era ini dilihat rakyat mematuhi perlembagaan negara dengan cara menghormati institusi beraja, misalnya mereka tidak menghina atau memandang rendah terhadap kedaulatan institusi beraja. Dengan itu, institusi beraja dapat dikekalkan dan terpelihara kedaulatannya. Di samping itu, rakyat juga mematuhi undang-undang yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengekang pandemik COVID-19. Misalnya, mereka sentiasa mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan dengan cara tidak melakukan rentas negeri dan sentiasa menjaga penjarakan ketika berada di tempat umum. Kesan dari itu, penyebaran wabak dapat dihentikan. Okey, cuba tengok balik soalan tu. Okey, sejauh mana kepatuhan rakyat terhadap pemimpin dalam kalangan. Okey, bagus. Ya. Okey. Yang lain ada tengok jawapan. Kepatuhan rakyat, yang lain ada mau bagi pandangan. Maksudnya soalan ni tanya Malaysia masa kini ya. Jadi macam mana rakyat tu mematuhi pemimpin. Jadi cantiklah kalau apa ni dapat dijadikan contoh pasal COVID tu kan. Rakyat patuh, pergerakan
pergaulan pergerakan. Okey. Tengok jawapannya tadi tu. Okey, ni ya. Dan tidak Cikgu, ya. kalau soalan sejauh manakah ni, dia selalunya kita kena bagi bukti lah kan cikgu? Iya. Ya, betul. Sejauh manakah maksudnya kita dia mau buktilah apa yang betul, sejauh manakah betulnya tu. Okey, jadi di sini dia dilihat mematuhi perlembagaan negara. Kalau dia struktur ni kan mematuhi, ingat ya perbuatan itu. Mematuhi. Sebab dia tanya tadi sejauh manakah rakyat Malaysia, jadi kita tunjukkan dengan perbuatan kan. Jadi mematuhi, menghormati kan, itu dengan cara apa dia mematuhi perlembagaan menghormati itu. Jadi diterangkan lagi. Ada huraiannya di situ dengan tidak menghina, memandang rendah kedaulatan institusi diraja. Jadi ada faktanya yang tu dengan ada huraiannya sudah. Okey. Jadi kesannya apa? Ini huraian lanjutan sudah ni dipanggil. Dengan itu institusi beraja dapat dikekalkan dan terpelihara kedaulatannya. Jadi di sini dia bagi satu faktanya, tapi dia menghurai. Dia tidak terus macam bagi saja lepas. Jadi ini yang dimau. Dalam sini kalau cikgu nampak saja dia sudah dapat ni 4 markah. Ya, 4 atau 3 lah. Di samping itu rakyat juga mematuhi. Ingat lagi dapat 1 markah, itu pun menunjukkan yang rakyat Malaysia tu dia bagi contoh di situ ialah mengekang COVID-19. SOP tu. Okey. Jadi kesannya macam dia satu kesimpulan juga di situ, penyebaran wabak dapat dihentikan. Okey. Jadi 2 saja macam isi pentingnya yang kalau dinampakkan, 2 saja. 1 menghormati institusi raja, kedua ialah yang pasal PKP mematuhi PKP tu. Arahan PKP. Tapi dia memberi huraian. Okey, boleh nampak kan? Okey, next. Soalan kedua, perang selepas Perang Dunia Kedua. Sarawak diserahkan kepada British. Penyerahan itu menimbulkan pelbagai reaksi penduduk tempatan. A. Senaraikan tokoh tempatan di Sarawak yang terlibat dengan gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Antaranya Johari Anang, Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Morsidi Siddiq. Tokoh kan? Okey, teruskan. Terusnya, bentuk penentangan penduduk tempatan Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Mengadakan demokrasi, meletakkan jawatan beramai-ramai. Demonstrasi, bukan demokrasi. Demonstrasi. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan bentuk penentangan tersebut. Demonstrasi. Salah satu bentuk penentangan yang dibuat adalah dengan cara mengadakan demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan ketika kedatangan Gabenor pertama Sarawak dari British Charles Arden Clark di Astana. Demonstrasi ini diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan disertai 16 Persatuan Melayu. Selain itu, penentangan ini juga dibuat dengan cara meletakkan jawatan beramai-ramai. Pemimpinnya terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru. Menyadari keadaan tersebut, British telah mengeluarkan Pekeliling nombor 9. Kandungan tersebut melarang pegawai menyertai gerakan anti penjajah. Berikutan larangan itu, selama 400 orang kaki tangan kerajaan bertindak meletak jawatan pada 2 April 1974 sebagai tanda bantahan terhadap Pekeliling nombor 9. Cuba tengok balik soalan. Bentuk penentangan
Sarawak kepada British mengadakan demonstrasi meletak jawatan beramai-ramai. Okey, daripada dua ni kena jelaskan. Okey, jadi demonstrasi ada tadi diterangkan, dia mesti sama banyak ya markanya tu. Kalau begini dibagi dua, kena sentuh dua-dua. Okey, cuba tengok jawapan. Okey, demonstrasi ada dipimpin oleh siapa, berapa ramai orang ikut. Jadi apa, siapa, kenapa, apa yang mereka buat, mereka letak jawatan. Jadi artinya dua-dua telah dihuraikan ya. Dengan baguslah di situ. Ini boleh dapat 6 markah pun boleh. Okey, next. Sebagai generasi muda pada hari ini, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pergerakan anti penyerah di Sarawak? Sebagai generasi muda pada hari ini, iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa gerakan anti Sarawak ialah mempunyai politik yang tidak stabil membuatkan pentadbiran negara menjadi kucar-kacir. Sebagai contohnya, dengan menjalankan demonstrasi jalan yang mengakibatkan imej negara terjejas. Oleh itu, sebagai generasi pasca kemerdekaan ini, haruslah bijak dalam menjalankan aktiviti politik agar sistem pentadbiran dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, kepentingan semangat nasionalisme juga harus ditekankan untuk meningkatkan jati diri. Misalnya, sanggup berjuang mempertahankan negara ini dengan kedaulatan dapat dikekalkan. Tuntasnya, sebagai generasi muda pada hari ini, kita haruslah menanamkan sifat nasionalisme yang tinggi dalam diri agar mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Jadi jelas bahkan nanti dalam peperiksaan mungkin tak cukup line tu boleh sejak kamu minta kertas ya untuk menambah. Jadi berselitlah di situ. Boleh buka pinnya sebab kalau dirasakan macam banyak ni ditulis. Jadi biar puas hati ya, boleh sejak kita minta tu. Jadi iktibar kita perlulah, kita haruslah. Jangan lupa itu. Itu yang nampak kan di situ, haruslah bijak. Okey. Jadi di sini okeylah sudah, bolehlah tu. Boleh kan? Dan di akhirnya ada tuntasnya. Maksudnya ada kesimpulan kecilnya lah. Okey. Yang lain okey? Okey, cikgu. Cikgu. Okey, next. Soalan ketiga, penubuhan Suruhanjaya Kobot pada Januari 1962 merupakan antara usaha ke antara pembentukan Malaysia. Namakan anggota Suruhanjaya Koblet. Nombor 1, Lord Koblet. Kobot. Lord Kobot, Sir Anthony Abel, Muhammad Ghazali Shafi'i, Song Pony, Sir David Watterson. Okey. Bukan Song tu ya, Wong Pony. Song, cikgu. Ya, okey, terus. Jelaskan laporan Suruhanjaya Kobot. Melalui Suruhanjaya Kobot terdiri daripada 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia, mencadangkan kuasa autonomi dan menjamin khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Okey, Suruhanjaya Kobot ni dia meninjau ya. Dia meninjau betulkah penduduk Sabah dan Sarawak ni mau ikut Malaysia. Sebab mengikut Indonesia mereka ni macam kena tipu lah apa sebagainya kan. Jadi Suruhanjaya Kobot ni meninjau dan didapati hasilnya 2/3 mereka menyokong masuk dalam Malaysia. Okey. Next. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan penubuhan Suruhanjaya Kobot terhadap pembentukan Malaysia?
Penubuhan Suruhanjaya Kobot ini penting terhadap pembentukan Malaysia kerana untuk melihat jika penduduk Sabah dan Sarawak menyokong kemasukan wilayah mereka dimasukkan ke dalam pembentukan Malaysia. Selain itu, untuk mengenal pasti agar penduduk Sabah dan Sarawak menyertai pembentukan ini secara sukarela dan tanpa paksa. Belum siap, tidak sampai. Okey, penubuhan penting untuk melihat. Okey, apa bolehlah tu. Maksudnya di situ kamu faham kan sudah tadi bahawa penduduk Sabah dan Sarawak ini tidaklah seperti didakwa oleh negara luar, malah mereka telah memilih sendiri untuk dia sebagai wilayah, ya, sebab itu kita dipanggil wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Sebenarnya kita tidak boleh dipanggil negeri Sabah, negeri Sarawak. Sebab masa kita join itu kita adalah sebuah wilayah. Jadi dalam persekutuan sebenarnya dipanggil wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Jadi sebuah wilayah yang secara sukarela penduduknya. Okey. Cikgu rasa boleh tu teruskan. Yang lain boleh saja ya bercakap ke apa. Okey. Soalan keempat. Rukun negara telah disiarkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970. Logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara telah dicipta sempena sambutan 50 tahun Rukun Negara diperkenalkan. Terangkan maksud logo Rukun Negara berikut. 5 jalur bermaksud 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Bulan dan bintang bermaksud prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Itu senang. Teruskan. Jelaskan matlamat rukun negara. Matlamat rukun negara yang pertama ialah membentuk negara bersatu, iaitu menganggap setiap ahli masyarakat sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan latar belakang mahupun kepercayaan, membuatkan rakyat mempunyai kesetiaan dan rasa cinta akan negara. Matlamat yang seterusnya ialah membentuk masyarakat liberal, membawa maksud rakyat bebas mengamalkan adat, agama dan kebudayaan masing-masing yang sesuai dengan kepentingan perpaduan negara, mencipta masyarakat yang menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Okey. Kalau kamu nampak di sana membentuk negara bersatu yang pertama. Okey, yang kedua kita ada huraiannya lah. Bersatu tu tanpa mengira keturunan, latar belakang. Okey, seterusnya kesetiaan kepada negara. Okey, membentuk masyarakat liberal. Sebenarnya itu boleh saja ya. Apa jawapan? Liberal bermaksud bebas. Bebas ya. Kita kan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak sebut pun Tuhan apa. Jadi di situ mengamalkan agama yang sesuai dengan masing-masing. Yang penting menjadikan hidup lebih harmoni. Apa sajalah yang penting kamu boleh menghurailah ya. Okey, soalan ni boleh saja keluar dalam esei ke ya. Jadi pastikan kamu boleh saja menghurai. Okey, rukun negara ni penting ni. Okey, terus. Prinsip rukun negara mampu memperkukuh dan mengerat perpaduan antara kaum di Malaysia. Beri ulasan anda. Prinsip rukun negara mampu memperkukuh dan mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia ini kerana melalui prinsip rukun negara, rakyat akan sentiasa mempunyai sikap bertolak ansur dalam masyarakat dan juga dapat memupuk sifat saling hormat menghormati antara kaum yang berlainan bangsa. Okey. Tanpa berpecah belah. Selain itu, melalui prinsip rukun negara ini juga dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin kerana sentiasa mematuhi undang-undang negara.
Hal ini membuatkan kes jenayah dan masalah sosial dapat dikurangkan dan keamanan negara juga akan terus terjamin. Okey. Bolehkah yang lain? Di situ dia tanya macam mana rukun negara ni mampu memperkukuh, mengerat perpaduan. Jadi kita mengulaslah dengan adanya rukun negara, kita bertolak ansur kan. Jadi kerana bertolak ansur itu kita saling hormat menghormati. Maksudnya bertolak ansur tu dia punya key, kuncinya kita huraikan. Kalau bertolak ansur apa yang akan terjadi? Macam itulah jawapan. Kalau kita bertolak ansur dia akan menjadi hidup yang harmoni, tidak ada pecah belah. Ya, jadi maksudnya berkait-kait jawapan kita tu. Kita bagi satu, kita bagi sebab, bagi lagi huraian. Gitu ya. Okey, terus Soalan 5. Dasar pemerintah. Esei kan ni, esei. Ya, cikgu, bagian B. Okey. Dasar pemerintah tentera Jepun diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran ekonomi dan sosial. Apakah faktor-faktor kedatangan Jepun di negara kita? Antara faktor-faktor kedatangan Jepun di negara kita adalah untuk mengeksploitasi bahan mentah. Ini kerana tanah Melayu kaya dengan biji timah, getah, emas, biji besi, arang batu dan bauksit. Bahan-bahan tersebut dieksploitasi untuk keperluan perindustrian Jepun. Faktor seterusnya adalah untuk kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan negara kita merupakan lokasi yang sesuai untuk ketenteraan Jepun oleh kerana pangkalan tentera Laut British berada pada hujung Tanah Melayu, ianya akan memberikan penguasaan Jepun untuk menguasai pangkalan tentera British di Singapura apabila dapat menguasai Tanah Melayu. Okey, cuba tengok atas tu. Okey. Dia sudah bagi dua ya, faktor kedatangan Jepun, dasar ekonomi, dasar sosial. Okey. Jadi dasar ekonomi tadi ada disentuh. Cuba tengok. Jawapan. Okey, dasar ekonomi kerana bahan mentah. Ya, bagi contohnya, bahan mentah 1 markah, contoh biji timah tu 1 markah. Yang lain-lain itu dia tidak ada, satu saja ya diambil. Kemudian untuk apa? Diterangkan untuk apa? Keperluan industri Jepun. Sudah 3 markah. Okay, faktor yang seterusnya tu sebaiknya perenggan baru. Ya, perenggan baru. Tapi kalau cikgu nampak di sini, kepentingan strategik ketenteraan itu lebih kepada politik. Kan? Lebih kepada politik lah dia punya penguasaan Jepun ni. Cuba tengok balik dia punya soalan ni macam rasa tak tepat dia punya faktor tu. Cuba tengok balik kan tu. Sarah? Atas tengok, scroll balik. Apa tu cikgu? Yang tadi saja. Cuma dia cikgu mau tengok yang tadi tu faktor apa. Okey. Dasar ekonomi, dasar sosial. Kan? Apa pendapat kamu? Dasar ekonomi tu sudah betul, dasar sosial ni macam kurang. Dasar sosial ni lebih kepada mainan psikologi lah, iaitu mengikut Jepun Asia ni untuk orang Asia kan. Jadi bermakna dia perlu menguasai tanah Melayu tu yang tadi kaya dengan ekonomi ni untuk memberi semangat ke macam tu. Dasar sosial ni lebih kepada perasaan masyarakat gitu. Tapi kalau dibagi kepentingan strategik ni dia lebih kepada dasar politik. Ya. Jadi sama ada soalan ni cikgu rasa tidak tepatlah soalan ni. Dia punya dasar tu, dasar ekonomi, dasar sosial. Ada pandangan lain?
Ya ada cikgu. Ya, betul kan cikgu cakap tu? Saya setuju cikgu. Ah, Betul lah tu cikgu. kan dia lebih kepada politik kan? Lokasi yang sesuai ketenteraan Jepun sebab dia dapat tanam Melayu di hujung dan dia boleh menguasai semua kalau kita tengok peta. Okey, terus pergi B. Pernyataan di atas merujuk kepada antara dasar-dasar yang dijalankan oleh pemerintah Jepun di negara kita. Jelaskan. Antara dasar yang dijalankan oleh pemerintah Jepun di negara kita adalah dasar ekonomi. Melalui dasar ini, pentadbiran Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Akibat daripada kemelesetan ekonomi Jepun, rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barang dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber pendapatan. Mata wang Jepun atau dikenali sebagai wang pokok pisang dicetak untuk kegunaan penduduk tanah Melayu bagi menggantikan wang British. Dasar yang seterusnya adalah dasar sosial melalui pendidikan, iaitu mulai daripada pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina kerana ingin menjadikan bangunan sekolah tersebut sebagai tempat keperluan pentadbiran tentera Jepun. Untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat, Hakko-ichiu, Jepun memperkenalkan sistem persekolahan berasaskan Jepun. Di samping ingin membentuk semangat, ianya juga bertujuan untuk mewujudkan nilai disiplin, mencapai teknologi industri dan juga untuk menerapkan nilai Jepun dalam kalangan masyarakat. Okey, ini yang macam tadi punya apa tu? Dasar. Ya cikgu, Dasar. inilah. Ya. Ini yang bertepatan dengan soalan tadi. Kalau B itu dia macam tak ngam pula kan? Ya, yang B cikgu dia tanya faktor kedatangan Jepun. Oh, faktor kedatangan Jepun. Ya Oh, cikgu. jadi itu yang salah petak Bani kan? Ya cikgu, dia kasih satu kali je. Iya. Petaknya ni sepatutnya di bahagian B. Kan? Ya Di bahagian B petaknya ni. Jadi ngamlah tu. Kalau faktor tadi betul lah ada dua sebab. Tapi kalau dasar maksudnya semasa Jepun datang tu cara apa dia memerintah? Satu ialah dasar yang dijalankannya ialah dasar ekonomi. Jadi di sini ada ekonomi kawalan, dia ada politik juga. Politiknya ialah politik dasar pentadbirannya ialah ketenteraan. Dia akan ada kempitai, dia akan menyiksa mana-mana yang bersubahat yang disangka tanpa membuat siasatan. Itu yang dalam bahagian politik. Kalau yang ini ekonomi dan juga dasar sosial. Jadi kalau boleh ingat ya, asingkan perenggan. Asingkan sampai kepada dasar yang seterusnya ialah dasar sosial, perenggan baru. Bukannya susah kan, dia hanya turunkan sahaja. Langkahlah dalam satu baris, langkah baru terus sambung yang lain. Okey. Betul lah sudah, cuma tadi petaknya tu yang salah. Okey, terus. Tak sempat siap cikgu. Ya. Pendudukan Jepun meninggalkan kesan terhadap masyarakat tanah Melayu. Jelaskan dengan menggunakan pengetahuan sejarah, pengetahuan anda. Apa ni? Maksudnya anda siap buat? Ya cikgu, tak sempat tadi subuh. Okey. Jadi baru satu soalan esei lah. Ada yang lain tapi saya langkah-langkah cikgu. Oh, okey, tak apa. Kita tengok dulu yang tadi. Okey, jadi boleh kita jadikan perbincangan je lah. Macam mana bagi kamu kesannya kepada masyarakat tanah Melayu? Masyarakat dan tanah Melayu. Bukannya masa kini ni ya, masa dulu.
Jadi kesannya ada dalam politik, ada dalam ekonomi, ada dalam sosial. Ambil begitu saja. Apa kesannya terhadap masyarakat di tanah Melayu? Masyarakat dan tanah Melayu. Kamu ada dia punya skema? Ada cikgu Tapi tidak taruhlah. enggak cikgu, enggak dapat tahu. Okey, tidak apa-apa. Di situ kesannya antaranya ialah kalau dalam ekonomi, pengeluaran biji timah terjejas. Kan? Dalam ekonomi kesannya pengeluaran getah dan biji timah telah terjejas di mana tidak dapat lagi mengekspor biji timah dan getah itu ke luar negara. Semuanya dimonopoli oleh Jepun untuk dibawa ke negaranya ya. Jadi berlakulah inflasi. Dari sudut ekonomi berlaku inflasi yang hebat di mana harga barang sangat tinggi sehingga penduduk tidak dapat menyara kehidupan. Jadi mereka terpaksalah bolehlah bagi contoh. Contohnya tidak dapat menanam padi, maka mereka menanam ubi kayu untuk menggantikan nasi. Jadi ini juga telah menyebabkan penyakit lah. Dari sudut sosial pun kesannya ialah penyakit. Dan dari sudut sosial juga layanan orang Jepun kepada orang Cina berbeza kan, layanan itu berbeza dan ini meninggalkan kesan yang sangat besar kepada orang Cina dan selepas itu. Okey, boleh bandingkan 8 markah ni banyak ya. Kalau nanti antaranya lagi kamu kena bagi contoh. Orang Cina ditindas dengan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi semasa berlaku perang Cina-Jepun. Jadi bayangkanlah yang berperang di sana tapi orang Cina yang diperas ugut supaya membayar ganti rugi. Orang Cina di tanah Melayu yang bayar ganti rugi. Jadi itu antaranya lah ya. Antaranya kamu boleh sentuh politik, ekonomi, sosial. Jadi okey, ini kalau ditengok dalam skema ni dia dinilai cara rubrik. Bermaksud kalau cara rubrik kamu kena bagi fakta, huraian, contoh tetapi dinilai keseluruhan. Tapi jangan risaulah pasal cara pemarkahan tu. Jadi boleh saja masukkan peribahasa macam cikgu cakap, jelaslah masyarakat masa itu sangat menderita dan sengsara dan tidak dapat dinyatakan. Seperti kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Contohlah macam itu. Jadi itu menunjukkan baguslah penguasaan dan sebagainya ya. Okey, terus ada soalan apa-apa? Tiada cikgu. Okey, faham tak ni setakat ni? Okey, teruskan. Soalan nombor Sistem 6. ahli. Ya. Mengapakah sistem ahli diperkenalkan di negara kita? Selaras dengan dasar dekolonisasi British menyediakan langkah berkenaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahan. Pihak British meminta untuk Dato' Onn Jaafar supaya mengambil tindakan untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan disebabkan oleh kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Ini bertujuan untuk menyediakan tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Okey, 4 markah kan? Jadi yang penting perkataan berkerajaan sendiri. Okey, siapa dia? British, Dato' Onn. Jadi dia telah membuka peluang kepada wakil tempatan, pemimpin tempatan supaya mendapat pengalaman untuk mentadbir ke arah berkerajaan sendiri nanti apabila merdeka. Okey, boleh siap tu 4 markah. Okey, terus
Sistem ahli mempunyai ciri-ciri tertentu. Jelaskan. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem ahli. 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. Okey, Sempat siap tu. ciri-ciri. Okey, terus Belum sempat siap saya bilangnya. belum sempat siap. Okey, sekejap. Di bawah. Kejap. Balik situ. Okey, kalau ciri-ciri sistem ahli dia sudah bagi, bermakna ahli bertaraf menteri, ya. Antara ciri ahli itu sistem ahli bertaraf menteri. Sama seperti sekarang lah. Bertanggungjawab menjaga portfolio. Okey, dia sudah bagi clue di situ juga. Jadi kamu boleh ambil saja di dalam tu. Ya, bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Okey. Kemudian apakah yang mereka buat? Ahli ini dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Itu cirinya juga. Okey, yang ketiga ialah bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dengan Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi dia bertanggungjawablah dengan jabatannya, dan seterusnya ialah ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British, serta dia adalah satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan juga tokoh masyarakat. Jadi itu ciri-cirinya sistem ahli itu. Daripada beberapa orang tokoh, ahli masyarakat, dia mempunyai jabatan, dipanggil dan di portfolio, dalam portfolio ada jabatan. Jadi mereka ni yang jadi ahli bertaraf menteri ni mencadangkan apa undang-undang yang berkaitan. Okey, next. Bersetujukah anda dengan pengekalan bidang tersebut di bawah kuasa British? Berikan alasan. Tak siap juga. Jadi ini bersetuju atau tidak setuju atas pandangan kamu. Setujukah kamu dengan pengekalan bidang tersebut di bawah kuasa British? Bagaimanakah yang di-Pertuan Agong dilantik? Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Jawatan ini dipilih dalam karangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan yang terdiri daripada Negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pemilihan yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, itu jelas 4 markah, fakta semua. Next. Nyatakan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam sistem pemerintahan negara kita. Dah ada. Ya, cikgu belum sempat siap. Okey, cikgu bagi saja dia punya kuasa ya, kuasa eksekutif. Eksekutif ni ialah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri, melantik perdana menteri dan jemaah menteri. Okey, melantik seorang ahli Dewan Rakyat sebagai perdana menteri. Okey. Kemudian perlantikan jawatan penting seperti audit negara, ya, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara ya, bukannya audit negara. Suruhanjaya pengerusi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey. Ketenteraan. Agung adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Okey.
Diplomatik. Agung melantik diplomatik Malaysia ke luar negara. Kuasa perundangan. Banyaklah kuasa agung tu. Jadi bermakna kamu tidak perlu banyak bagi tapi pelbagai. Maksudnya tadilah macam kehakiman apa, eksekutif apa, huraikan sikit tu. Okey, boleh kan? InsyaAllah lah. Jadi di situ banyak pengisytiharan darurat, agama Islam agung adalah ketua agama Islam di negerinya dan juga negeri yang tidak ada raja. Okey, yang ini ialah apa dipanggil pengetahuan kamu ni. Ya, walaupun dia ada dalam silibus fakta tapi pengetahuan kita sekarang. Pengisytiharan darurat hanya boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, atas nasihatlah keadaan semasa dalam negara. Kuasa kehakiman. Jadi dalam melantik hakim mahkamah atasan adalah tugas agung. Okey, nasihat daripada Perdana Menteri lah. Okay, kalau mahkamah tentera, agung adalah dia punya ketua juga. Kuasa pengampunan, kuasa agung juga ya. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, agung adalah lembaga pengampunan. Maksudnya ahli lembaga tu. Okey, itu antaranya lah. Okey, next. Bagaimanakah cara anda menunjukkan rasa hormat kepada institusi raja berperlembagaan di negara kita? Yang ini pun boleh sejak kamu jawablah. Macam mana kita mau menghormat institusi raja, bukan saja Yang di-Pertuan Agong, maksudnya seluruhan lah, sultan-sultan di negeri itu. Pertama, raja mesti ditaati. Okey, kenapa raja mesti ditaati? Kerana ini terkandung dalam prinsip rukun negara yang kedua, kan? Okay, kesetiaan pada raja dan negara. Okay, jadi kalau kita sudah mentaati raja, bermakna kita tidak boleh menunjukkan penghinaan, kan? Itulah, tidak menghina institusi beraja. Dalam cikgu punya kad tu ada, ya, kad yang cikgu punya kad jalur gemilang dan rukun negara tu kan, ada semua ni cikgu cerita. Alright, cikgu rasa ini senang juga. Macam mana hormat? Hormat tu kepada orang tua kita sama juga, ya, samalah macam raja tu. Okay. Next, soalan 8. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan gagasan pembentukan Malaysia dalam satu majlis makan tengah hari Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura. Apakah rasional idea pembentukan Malaysia? Tak sempat juga. Ya, cikgu. Okey, maksudnya kenapa mau dibentuk gagasan Malaysia tu? Faktor keselamatan, kan? Lagi keseimbangan penduduk, lagi mempercepat kemerdekaan, dan yang keempat pembangunan wilayah. Nak hurailah, ya. Kalau kamu ambil dalam 3 faktanya saja, huraikan saja. Okey, contoh kalau keselamatan, Putri, kalau keselamatan apa yang menunjukkan kenapa perlunya pembentukan Malaysia? Siapa yang ada di dalam ni? Sedatul? Ya, cikgu, apa tadi cikgu? Kalau misalnya cikgu bagi ada 4 faktor ya, kenapa pembentukan Malaysia itu perlu. 1, faktor keselamatan. 2, membentuk keseimbangan komposisi penduduk Cina Melayu tu. 3, mempercepat kemerdekaan. 4, pembangunan wilayah. Manalah salah satu yang kamu masih ingat? Yang keselamatan cikgu. Ya. Kenapa? Apa kaitannya dengan pembentukan Malaysia, keselamatan tu? Cikgu, kalau saya cakap ancaman komunis, cikgu, kan Ya. masa Singapura ada komunis.
Ya, betul. Itu adalah membendung ancaman komunis di Singapura. Selain Singapura, di mana lagi yang ancaman komunis? Indonesia. Indonesia tak benih. Tidak memerlukan kita sampai bergabung. Sabah Negeri Sarawak yang cikgu. di Sarawak ya, yang lebih besar di Sarawak dengan di Singapura. Kalau Sabah tidak juga. Jadi itu saja, sebut saja Singapura, komunis Singapura dan komunis di Sarawak, 2 markas sudah. Okey? Tinggal kamu menghurailah kenapa kalau kita membendung ancaman itu, kenapa dia boleh ada kaitan dengan PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Adakah dia boleh menggugat keselamatan? Ya kan? Ya, Dia boleh menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Itu pun sudah ada markah. Okey? Jadi kemudian cari lagi satu, ialah komposisi keseimbangan penduduk. Kan masa dibawa Singapura, Tunku Abdul Rahman mendapati komposisi kaum Cina lebih daripada orang Melayu. Jadi dia telah menggabungkan wilayah Sabah, Sarawak, Brunei yang akan menyeimbangkan semula komposisi kaum. Sudah dapat lagi. Takkanlah 4 markas. Okey, cuba yang mempercepat kemerdekaan. Mira? apa cikgu? Mempercepatkan kemerdekaan. Faktor gagasan Malaysia ni mempercepatkan kemerdekaan. Negara mana yang boleh cepat merdeka kalau dia menyertai gagasan Malaysia? Maksud cikgu? Macam mana cikgu nak faham? Sekarang ni Tengku Abdul Rahman kata dia mau apa rasional idea pembentukan Malaysia. Jadi salah satu faktornya, rasionalnya ialah pembentukan Malaysia ni mempercepatkan kemerdekaan. Jadi apa huraiannya yang cikgu boleh bagi? Wilayah apa yang belum merdeka, kalau dia join dalam PTM dia akan merdeka. Itu je lah. Bukan Sabah Sarawak cikgu. Ialah mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Kan? Itu pun 2 markas sudah. Pembangunan wilayah. Putri? Ya cikgu. Pembangunan wilayah. Macam mana kalau ditubuhkan Malaysia, rasionalnya adalah membangunkan wilayah. Apakah Sabah Sarawak kan juga nih cikgu. tak semestinya Sabah Sarawak, Pahang, Kelantan, Terengganu. Okey, contohnya Singapura adalah baik dalam perniagaan. Manakala Sabah Sarawak ni banyak hasil bumi. Jadi setiap negara tu dia mempunyai pelbagai bahan mentah kan. Jadi ini boleh kalau kita bergabung dia akan dapat mempercepatkanlah dalam bidang pembangunan, membantu negeri yang miskin, negeri yang susah. Jadi di sini infrastruktur, sosial ekonomi jadi lebih seimbang. Bantu-membantu lah ini ceritanya. Okey, boleh? Kalau Sabah Sarawak tu kali ketinggalan dalam bidang pendidikan. Jadi di Semenanjung akan bantu antar guru-guru. Contoh macam itu. Kalau di tempat pantai timur mungkin mereka kekurangan perniagaan, perindustrian, jadi boleh dibantu oleh Singapura. Itu idea yang asal lah. Okey, next soalan seterusnya 8B. Pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Jelaskan reaksi positif tempatan terhadap idea pembentukan Malaysia.
Tak buat juga. Ya cikgu, yang di bawah-bawah. Okey, di sini maksudnya reaksi bantahan ya. Bantahan dan juga bukan bantahan. Jadi ada dapat sambutan baik, ada juga sambutan tidak baik. Jadi dia kata reaksi positif, kan? Jelaskan reaksi positif tempatan terhadap idea pembentukan Malaysia. Jadi reaksi positif ini parti politik di tanah Melayu lah masa itu. Walaupun terdapat banyak pendapat, tapi Tunku Abdul Rahman dia bagi sokong di bawah UMNO dia dapat sokongan. Ya, UMNO orang Melayu kan, orang Melayu menyokong. Okey. Begitu juga pemimpin di Sarawak berjasa di ARJASA berjasa pimpinan Datuk Patinggi Abdul Rahman, PANAS, Parti Pesaka, Parti SNAP, kalau di Sabah USMO, Datuk Mustafa Harun dan juga Parti PAP Lee Kuan Yew, ini antara yang menyokong. Kalau dapat bagi begitu saja pun okey sudah. Sabah siapa? Sarawak siapa? Kalau tak ingat Sarawak pun tak apa. Sabah Datuk Mustafa, dia menyokong. Kalau PAP Parti Petir di Singapura Lee Kuan Yew, dia menyokong. Jadi kamu kiralah saja. Boleh kalaulah soalan ini ya, misalnya kamu dapat jawab bagus. Begitu juga dengan Sultan Brunei. Ya, dia masih lagi dikira pemimpin tempatan. Brunei itu masih dikira tempatan. Tapi kalau Indonesia dan juga Filipina itu ialah reaksi negatif. Ya, dia anggap sebagai reaksi negatif orang luar. Jadi Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin ini dia menyokong juga. Ya, dia menyokong menyokong supaya dapat mencapai kemerdekaan bersama tanah Melayu. Okey. Last soalan apa sih? Rancangan pembentukan Malaysia 1963 memberikan manfaat. Kuat sikit suara Mira, makin kecil. Rancangan pembentukan Malaysia 1963 memberikan manfaat kepada semua wilayah yang menjadi anggotanya sehingga hari ini. Bersetujukah anda dengan pernyataan tersebut? Okey, boleh saja tidak setuju, boleh saja setuju. Adakah kamu nampak manfaatnya sehingga hari ini pembentukan Malaysia ni? Okey, Jula senang cerita kan? Okey, last kali soalan 9. Dasar luar negara merupakan tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain, mengikut keperluan dan kepentingan negara sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu lagi. Apakah kepentingan hubungan luar kepada Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15? Lalu sebabnya direkod, kita mau pas-pas kepada orang lain. Okey, antaranya ialah kepentingan hubungan luar tu kepada kerajaan Melayu Melaka. Jangan nampak yang sekarang. Jadi kena berfokus kepada KMM. Iaitu kestabilan kerajaan, keamanan. Kenapa dia aman? Kerana contohnya lah, dengan dia berhubung dengan negara China, negara China ni satu kuasa yang sangat kuat di rantau Asia masa itu, antara kuasa besar di dunia masa itu. Jadi dengan ada hubungan dengan KMM dengan China, di sini menjadikan KMM itu lebih selamat, ya, lebih aman. Dia tidak diserang lagi oleh Siam pada masa itu. Okey, jadi di sini dia dinaungi. KMM ni telah dinaungi oleh China kerana rajanya adalah menantu kepada Raja China. Jadi di sini dia amanlah. Bila dia aman, maka ekonomi, kestabilan politik pun lancar. Tidak ada gangguan, serangan apa. Dia stabil sudah.
ya, dia stabil, maka makmurlah kerajaan Melayu Melaka. Makmur itu kaya, ya, kaya, makmur. Jadi di sini negara-negara luar pun rasa selesa berhubung dengan Melaka, bertambah maju lah, bertambah maju. Okey, 4 markas boleh lah. Next, 9B, ada jawapannya. Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah mengubah dasar luar yang dinamik. Dinamik ni maksudnya ialah berubah. Dia tidak statik. Berkembang betul dan juga dia berubah. Ya. Mengubah dasar luar maksudnya membuat dasar luar yang berubah-ubah. Kenapa dasar luar Malaysia berubah-ubah? Jadi dia tidak tanya kenapa berubah-ubah, tapi dia tanya apakah faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, kalau misalnya mengapakah dasar luar Malaysia dinamik, kenapa berubah? Kerana dia relevant. Dasar ekonomi, atas sebab ekonomi. Kan macam cikgu kata dulu masa Tunku Abdul Rahman kita pro barat. Kita tidak kawan dengan Cina. Dia berubah. Macam Syamira kata menyesuaikan dengan pembangunan. Jadi dengan keadaan kita ada ekonomi kelapa sawit, tapi kita tak kawan dengan Cina, pembeli yang terbesar di dunia. 3 berapa bilion dia punya rakyat. Jadi rugi. Jadi walaupun dia berbeza ideologi, kalau masa Tun Abdul Rahman tak kawan, tapi semasa Tun Abdul Razak dan seterusnya sehingga kini, maka dasar luar itu menjadi kawan. Kerana faktor itu. Okey. Nanti ada kaitannya lah, terangkan faktor penggubalan dasar luar. Ya, tadi itu lebih kepada kenapa dinamik. Okey, antaranya ialah kepentingan keperluan nasional. Ya. Okey, sekejap ada kaitannya dengan faktor sejarah. Faktor kan dia tanya faktor sejarah. Dari dulu memang kita kawan. Contohnya dengan negara ASEAN, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, India, Arab Saudi, dari negara Arab, dari dulu lagi Malaysia sudah ada hubungan luar. Jadi ini dinamakan faktor sejarah. Okey. Dari sudut keagamaan pun kita berhubung dengan, kenapa kita berhubung? Kerana faktor keagamaan. Contohnya negara Arab itulah menyebarkan agama Islam daripada negara Arab masuk ke tanah Melayu. Jadi sampai sekarang kita masih lagi dasar luar Malaysia berhubung baik dengan negara Arab. Faham ke ni? Faham, cikgu. Faham. Betul bah? Faham tak? Cikgu. Okey. Okey, ada lagi faktornya ialah kepimpinan. Banyak di situ ya. Faktor kepimpinan, kebijaksanaan dan kebolehan pemimpin negara. Faktornya tu. Kenapa dia berubah-ubah? Sebab pemimpin itu lain pemimpin, lain pula. Jadi itu adalah kebijaksanaan pemimpin. Contohnya macam cikgu cakap tadi, ditambah lagi dengan tu Dr. Mahathir, kenapa dia dasar luarnya pandang ke Jepun dan Korea Selatan? Memang ada ke cikgu background suara rosak atau semua ya, ada bunyi krek-krek. Okey. Tapi masih boleh dengar kan? Cuma ada gangguan je lah. Okey. Ya, memang ada. Jadi persekitaran luar ya. Persekitaran luar ni contohnya masa kita baru merdeka, kita pro barat yang macam tadi. Masa itu perang dingin berlaku. Perang dingin, Rusia cari sekutunya, Amerika kapitalis cari sekutunya, komunis cari sekutunya. Jadi itu adalah juga dinamakan faktor persekitaran. Kenapa Malaysia mengubah dasar luarnya? Malaysia ni dasar luar berkecuali. Itu pentingnya perkataan berkecuali. Okey, C. Ada jawapan C? Ya, juga cikgu nak sempat.
Tak sempat juga. Dasar luar Malaysia membawa kemakmuran kepada negara kita. Okey. CIB masih tiada. Shanas. Shanas. Dasar luar Malaysia membawa kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, keharmonian. Itulah kemakmuran tu. Ya. Dalam sudut ekonomi lah kalau mau buktikan banyak. Apa dia? Kelapa sawit, ya. Minyak kelapa sawit. Begitu juga dengan getah yang sekarang ni masa COVID, sarung tangan getah kita dianggap berkualiti tinggi. Dulu hampir mati ni sarung tangan getah ni di Malaysia. Tetapi sekarang telah diterima, ya, diterima dengan bagus. Okey, jadi ekoran dari itu kalau ada sudah perdagangan, ekspor, perdagangan antara bangsa luas, ekonomi berkembang pesat, ekonomi pun bertambah maju. Begitu je lah jawapannya. Bagilah contoh. Contohnya pelabur daripada Jepun. Apa yang kamu tahu ada Jepun melabur kepada negara kita? Cat apa yang Jepun melabur? Cepat. Cat cikgu, cat. Iya, cat. Syarikat cat Nippon Go. Itu cat dari Jepun. Jadi bila dia buka kilang di negara kita, pelabur ni bermakna dia buka kilang. Kalau Korea dia buka Ekon, ya. Di Semenanjung lah banyak kilang-kilang ni. Okey, begitu juga dengan PIOC tu. PIOC tu banyak di situ. Korea apa semua. Itu dia melabur juga. Dia bawa minyak masak dengan dia punya syarikat. Dia hantar ke negaranya minyak sawit tu. Jadi yang bekerja di situ siapa? Bila dia buka satu kilang, apa kesannya kepada masyarakat tempatan? Banyak peluang pekerjaan. Ya, dia mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Jadi kalau penduduk tempatan tu bekerja, apa kesan kepada pendapatannya? Meningkat. Pendapatan penduduk akan meningkat. Bila pendapatan penduduk meningkat, apa kesan taraf hidupnya? Taraf hidup juga akan meningkat. Itu jawapan semua. Ya, bila negara kita maju, makmur, sejahtera, stabil. Bila stabil, banyak peluang pekerjaan, pelabur akan masuk. Bila pelabur akan masuk, dia akan mewujudkan kilang. Kilang akan mewujudkan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan akan meningkatkan penduduk, pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk berbanding dengan orang yang kerja dan tak kerja, mestilah taraf hidup penduduk akan meningkat. Gitu je, berkait-kait saja jawapan ni. Kalau ditanya buktikan kemakmuran ke apa sebagainya, senang aja. Ya, jangan rasa susah.